Agama Islam, Kristian dan Yahudi memiliki pertalian antara satu sama lain. Jika penganut agama-agama ini sedar bahawa mereka saling terhubung, maka mereka pasti akan hidup dalam suasana aman dan damai. Kata Muhammad dalam karyanya Building Bridge of Peace and Justice yang diterbitkan oleh Muslim Journal pada tahun 2003. Topik kali ini berkenaan peningkatan dalam trend penganut agama Yahudi yang memeluk Islam, terutamanya di Israel yang jarang sekali kita ketahui. Di akhir video ini, kami berharap kita semua akan memiliki idea dan pengetahuan tentang apa yang sedang berlaku di dunia pada ketika ini dan bagaimana kita dapat menyumbangkan sesuatu dalam memastikan semua orang dapat hidup dalam keadaan aman dan damai walaupun berbeza agama. Bagi orang Islam, Al-Quran dan Sunnah adalah panduan utama dalam kehidupan mereka dan juga panduan dalam berhubungan dengan orang-orang dari agama yang lain. Sesiapa yang mempunyai pengetahuan tentang Islam, mereka semua tahu mesej utama Islam adalah menyebarkan kedamaian kepada semua orang. Perkataan Islam itu sendiri bermaksud kedamaian. Saban hari agama Islam semakin berkembang di setiap pelosok dunia, menjadikan mereka sebagai minoriti dalam negara yang diperintah oleh non-Muslim. Sebagai contoh, orang Inggeris atau England yang memeluk Islam akan menjadi minoriti di sana kerana negara tersebut diperintah oleh non-Muslim. Keadaan ini memberi cabaran kepada penganut agama Islam sama ada yang baru memeluk Islam ataupun yang sudah lama. Statistik terkini, bilangan penganut Yahudi yang memeluk Islam sangat sukar didapati. Bagaimanapun, terdapat laporan mengatakan bahawa seramai 35 orang Yahudi memeluk Islam pada tahun 2003. Dan angka tersebut meningkat 1 kali ganda dalam tempoh 3 tahun, iaitu seramai 70 orang memeluk Islam pada tahun 2006. Di antara tahun 2005 hingga tahun 2007, lebih daripada 250 orang penganut Yahudi di Israel telah memeluk Islam dan kebanyakan dari mereka adalah dari kalangan wanita. Lehava, sebuah organisasi di Israel yang menentang asimilasi, iaitu percampuran antara Yahudi dengan bukan Yahudi, dikatakan sangat komited dalam membantu wanita untuk kembali kepada agama Yahudi selepas berkahwin dengan Muslim atau agama lain. Anat Gopstein, iaitu co-founder organisasi ini bersama suaminya pada tahun 2005, mengatakan bahawa terdapat 5 laporan setiap hari untuk membantu wanita-wanita ini. Ada juga wanita-wanita Yahudi berkahwin dengan Muslim tetapi tidak memeluk Islam, ingin keluar dari komuniti Muslim dan ada yang ingin lari dari suami yang menderanya. Gopstein mengatakan agak sukar untuk kami berikan angka dan bilangan sebenar bagi kes-kes tersebut. Tetapi kami dapati bahawa bilangan Yahudi yang memeluk Islam semakin meningkat setiap hari. Kami percaya hal itu terjadi kerana wanita-wanita Yahudi tersebut ingin berkahwin dengan lelaki Muslim. Ini memberikan masalah kepada kami kerana lelaki-lelaki ini adalah bukan Yahudi dan mereka membawa keluar wanita-wanita kami dari agama Yahudi. Bagi mereka, perkahwinan antara Yahudi dan bukan Yahudi adalah dilarang oleh agama dan undang-undang ortodoks Yahudi. Secara jujurnya, kita tidak perlu percayakan laporan yang dikeluarkan oleh organisasi ini. Pada tahun 2019, salah seorang pemimpin organisasi Lehava, Benzi Gopstein, telah dikenakan tindakan undang-undang atas kesalahan menyebarkan kebencian. Gopstein juga mengatakan penganut Kristian sebagai vampire atau penghisap darah dan meminta mereka diusir dari Israel. Secara realitinya, penganut Yahudi yang memeluk Islam atau Kristian mengatakan bahawa mereka menukar agama mereka setelah mengkaji dan mempelajari agama tersebut secara mendalam, terutama sekali agama Islam. Kebanyakan mereka amat kecewa dengan agama Yahudi. Seorang anggota The Islamic Court berkata, menurut salah seorang penjawat awam beragama Yahudi yang memeluk Islam, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama di Israel membuatkan hidupnya sukar semasa memeluk Islam. Mereka sering menukarkan jabatan dan tempat kerjanya.
Mereka juga membuatkan dia berjumpa dengan pakar psikiatri untuk memastikan dia benar-benar tidak didoktrin. Mereka akan lakukan apa sahaja supaya dia kembali kepada agama Yahudi. Menurut Goldstein, anak-anak yang lahir dari perkahwinan campur ini akan memilih agama yang dianuti oleh bapanya. Dan anak-anak ini apabila mereka membesar, mereka akan berkahwin dengan wanita-wanita Muslim atau juga wanita Yahudi dan menyebabkan lagi ramai wanita Yahudi memeluk Islam. Sememangnya perkahwinan campur antara penganut agama Yahudi dan Islam tidak dilarang dalam Islam, tetapi dengan kehadiran organisasi seperti Lehava ini akan menimbulkan banyak masalah dan kebencian antara mereka. Seperti dakwaan mereka di mana setiap hari terdapat 5 wanita Yahudi dilaporkan mahu keluar dari komuniti Muslim dan ingin kembali kepada agama asal mereka. Walaupun kita tidak dapat mengetahui sejauh mana kebenaran dakwaan tersebut. Dengan peningkatan jumlah pengadut Yahudi yang memeluk Islam melalui perkahwinan ini, sepatutnya pihak kerajaan bersikap lebih terbuka dan demokratik supaya keamanan negara dapat dicapai. Namun, kehadiran organisasi seperti Lehava ini yang menyebarkan kebencian antara penganut agama di sana sebenarnya tidak menguntungkan kedua-dua belah pihak, sama ada di pihak penganut Yahudi maupun Islam. Semoga Allah melindungi kita semua dan menjadikan dunia ini kembali aman dan damai walaupun kita berbeza agama. Amin.